Sekarang kita tengok berkenaan dengan buraq kembali. Buraq ini dijadikan daripada unsur agak-agak tuan-tuan. Kalau menerusi hadis Aisyah, malaikat dijadikan daripada cahaya, iblis setan dijadikan daripada unsur api, dan manusia dijadikan daripada unsur tanah. Agak-agak kalau buraq ni dijadikan dari unsur apa? Cahaya. Buraq ni bukan kenderaan datang daripada dimensi kita, bukan datang daripada alam dunia, tapi didatangkan terus dari syurga, dan dia adalah unsur cahaya. Bila kita berbicara dan bersembang tentang cahaya, walaupun cahaya semua kita sebut, termasuk cahaya lampu, cahaya mentol, cahaya motorkar, cahaya motosikal, semua kita sebut dengan penggunaan kalimat cahaya. Tetapi cahaya itu sendiri mempunyai takat dan level yang berbeza. Mereka ada daripada serendah-rendah darjat cahaya sampailah setinggi-tinggi darjat cahaya. Dan kita tahu cahaya mentol dan lampu kita ni tak akan menyamai cahaya yang dimiliki oleh buraq, dan cahaya yang dimiliki oleh buraq tidak menyamai dengan cahaya yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah yang lain. Dan kita juga tahu cahaya Israfil tidak akan sama dengan cahaya penciptaan Jibril dan sebagainya. Ada level, ada tingkatan ketinggian cahaya-cahaya yang dijadikan makhluk-makhluk tersebut. Contoh paling mudah lah, kalau kita melihat kepada peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam dalam surah Taha, kan Allah rakam, Allah memanggil Nabi Musa di atas bukit Tur Sinai, bil muqaddasi Tua, di satu lembah suci yang bernama Tua. Disitulah Nabi Musa berpeluang bercakap, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu permohonan dan permintaan Nabi Isa, dia nak apa? Dia nak tengok Allah. Tetapi Allah datangkan satu cahaya yang bila mana cahaya itu kena pada gunung dan bukit, apa jadi dekat bukit? Bukit tu hancur, lebur, musnah. Cahaya juga, tapi pasal apa kena cahaya yang Allah datangkan tu hancur bukit tu, kita pun nak try juga. Panggil TMB, bawa lampu sebesar-besar power dia, kita tala ke bukit. Duk cerah situ, hancur dah. Duk cerah situ lah, musnah dah. Cahaya juga, pasal apa hak TMB tala tu tak pecah, Allah tunjuk tu pecah. Ini menunjukkan bahawa level dan takat cahaya tu mempunyai nilai dan value yang berbeza. Walaupun kita sebut cahaya, hak tu pun cahaya. Bahkan cahaya lampu motor kita tak sama dengan level cahaya kereta kita. Tak sama dengan cahaya kereta, lori, bas dan lain-lain. Cahaya juga, tapi level dia tu, tingkat dia tak akan sama. Sekarang kita ambillah cahaya, hak paling rendah saya kira unsur atas dunia. Malam-malam kita buka jendela kita, lepas mayang isyak ke, lepas mayang tahajud ke, lepas mayang witir ke, lepas berwirid, kita try tengok angkasa kita. Banyak ciptaan-ciptaan Allah yang mampu mengkagumkan hati manusia dan menjadikan hati-hati manusia ni tunduk pada kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah menerusi penciptaan makhluk-makhluknya di alam semesta dan jagat raya. Kita tengok bintang banyak, kita tengok bulan sebagai contoh. Bila kita tengok bulan tu ada cahaya ke tak ada cahaya? Malam kita nampak bulan bercahaya, tapi hakikatnya bulan tu sendiri ada cahaya ke tak ada? Bulan tak ada cahaya. Tiap-tiap malam bulan menerima pancaran dan tampanan daripada cahaya matahari. Sebab itulah lahir kata-kata hikmah dari seorang filosofi yang bernama Ibn Sina. Dulu ada kan kata-kata yang macam ni, jadilah dirimu seperti lilin, memberi cahaya kepada orang lain sedangkan diri sendiri terbakar. Hatu sentiasa diakui dan diingati dalam peribahasa perumpamaan kita.
tetapi dia tidak dominan kalau dikaitkan dengan kata-kata hikmah Ibn Sina. Apa kata Ibn Sina? Janganlah diri kamu menjadi seperti lilin. Diri sendiri terbakar semata-mata nak menerangi dan mencahayakan kehidupan orang lain, sedangkan diri sendiri terbakar. Tetapi jadikanlah dirimu seperti bulan, kerana bulan setiap kali dia bertentangan dengan matahari, dia akan sentiasa menerima cahaya baru. Contoh bulan, malam ni ada pula cahaya, malam esok gelap ke tetap bercahaya. Cahaya baru malam esok, cahaya baru malam lusa. Tiap-tiap malam dia dapat cahaya baru. Sebenarnya kata-kata hikmah Ibn Sina ini ada berkaitan dengan soal mencari sahabat dan kawan rapat. Dia nak suruh cari seorang kawan yang bila mana kita ni serba kekurangan, kawan ni lah yang akan menunjukkan kepada kita segala bentuk kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan. Dialah yang akan memainkan peranan untuk membetulkan apa jua yang dia pandang pada kehidupan dan kepribadian kita yang tidak sempurna. Seolah-olah sama seperti bulan yang sentiasa mendapat cahaya baru setiap kali dia bertentangan dengan matahari. Sekarang kita tengok berkenaan dengan buruk kembali. Buruk ini dijadikan daripada unsur agak-agak tuan-tuan. Kalau menerusi hadis Aisyah, malaikat dijadikan daripada cahaya, iblis setan dijadikan daripada unsur api, dan manusia dijadikan daripada unsur tanah. Agak-agak kalau buruk ni dijadikan dari unsur apa? Cahaya. Buruk ni bukan kenderaan datang daripada dimensi kita, bukan datang daripada alam dunia, tapi didatangkan terus dari syurga, dan dia adalah unsur cahaya. Bila kita berbicara dan bersembang tentang cahaya, walaupun cahaya semua kita sebut, termasuk cahaya lampu, cahaya mentol, cahaya motorkar, cahaya motosikal, semua kita sebut dengan penggunaan kalimat cahaya. Tetapi cahaya itu sendiri mempunyai takat dan level yang berbeza. Mereka ada daripada serendah-rendah darjat cahaya sampailah setinggi-tinggi darjat cahaya. Dan kita tahu cahaya mentol dan lampu kita ni tak akan menyamai cahaya yang dimiliki oleh buruk, dan cahaya yang dimiliki oleh buruk tidak menyamai dengan cahaya yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah yang lain. Dan kita juga tahu cahaya Israfil tidak akan sama dengan cahaya penciptaan Jibril dan sebagainya. Ada level, ada tingkatan ketinggian cahaya-cahaya yang dijadikan makhluk-makhluk tersebut. Contoh paling mudah lah, kalau kita melihat kepada peristiwa yang pernah berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam dalam surah Taha, kan Allah rakam. Allah memanggil Nabi Musa di atas bukit Tur Sinai, bil muqaddasi Tuwa, di satu lembah suci yang bernama Tuwa. Disitulah Nabi Musa berpeluang bercakap, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu permohonan dan permintaan Nabi Isa, dia nak apa? Dia nak tengok Allah. Tetapi Allah datangkan satu cahaya yang bila mana cahaya itu kena pada gunung dan bukit, apa jadi dekat bukit? Bukit tu hancur, lebur, musnah. Cahaya juga, tapi pasal apa kena cahaya yang Allah datangkan tu hancur bukit tu, kita pun nak try juga. Panggil TMB, bawa lampu sebesar-besar power dia, kita tala ke bukit. Duk cerah situ, hancur dah. Duk cerah situ lah, musnah dah. Cahaya juga, pasal apa hak TMB tala tu tak pecah, Allah tunjuk tu pecah. Ini menunjukkan bahawa level dan takat cahaya tu mempunyai nilai dan value yang berbeza. Walaupun kita sebut cahaya, hak tu pun cahaya. Bahkan cahaya lampu motor kita tak sama dengan level cahaya kereta kita. Tak sama dengan cahaya kereta, lori, bas dan lain-lain. Cahaya juga, tapi level dia tu, tingkat dia tak akan sama. Sekarang kita ambillah cahaya, hak paling rendah saya kira unsur atas dunia ni. Malam-malam
kita buka jendela kita lepas mayang isyak ke, lepas mayang tahajud ke, lepas mayang witir ke, lepas berwirid, kita try tengok angkasa kita. Banyak ciptaan-ciptaan Allah yang mampu mengkagumkan hati manusia dan menjadikan hati-hati manusia ini tunduk pada kebesaran yang ditunjukkan oleh Allah menerusi penciptaan makhluk-makhluknya di alam semesta dan jagat raya. Kita tengok bintang banyak, kita tengok bulan sebagai contoh. Bila kita tengok bulan, bulan tu ada cahaya ke tak ada cahaya? Malam kita nampak bulan bercahaya, tapi hakikatnya bulan tu sendiri ada cahaya ke tak ada? Bulan tak ada cahaya. Tiap-tiap malam bulan menerima pancaran dan tampanan daripada cahaya matahari. Sebab itulah lahir kata-kata hikmah dari seorang filosofi yang bernama Ibn Sina. Dulu ada kan kata-kata yang macam ni: jadilah dirimu seperti lilin, memberi cahaya kepada orang lain sedangkan diri sendiri terbakar. Hatu sentiasa diakui dan diingati dalam peribahasa perumpamaan kita, tetapi dia tidak dominan kalau dikaitkan dengan kata-kata hikmah Ibn Sina. Apa kata Ibn Sina? Janganlah diri kamu menjadi seperti lilin, diri sendiri terbakar semata-mata nak menerangi dan mencahayakan kehidupan orang lain sedangkan diri sendiri terbakar. Tetapi jadikanlah dirimu seperti bulan, kerana bulan setiap kali dia bertentangan dengan matahari, dia akan sentiasa menerima cahaya baru. Contoh bulan, malam ni ada pula cahaya, malam esok gelap ke tetap bercahaya. Cahaya baru malam esok, cahaya baru malam lusa. Tiap-tiap malam dia dapat cahaya baru. Sebenarnya kata-kata hikmah Ibn Sina ini ada berkaitan dengan soal mencari sahabat dan kawan rapat. Dia nak suruh cari seorang kawan yang bila mana kita ni serba kekurangan, kawan ni lah yang akan menunjukkan kepada kita segala bentuk kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan. Dialah yang akan memainkan peranan untuk membetulkan apa jua yang dia pandang pada kehidupan dan kepribadian kita yang tidak sempurna. Seolah-olah sama seperti bulan yang sentiasa mendapat cahaya baru setiap kali dia bertentangan dengan matahari.